Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang akan disiasat Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT Bukit Aman berhubung kenyataannya yang mendakwa Perikatan Nasional sedang berusaha menjatuhkan kerajaan. Ketua Polis Daerah Sentul, Asisten Komisioner Beh Eng Lai berkata pihaknya menerima laporan ahli Parlimen Mengarang itu yang dibuat Pemuda Amanah Nasional dan juga Angkatan Muda Keadilan Selangor di Ibu Pejabat IPD Dangawangi semalam. Kes berkenaan akan disiasat oleh Unit Siasatan Khas Jenayah Terkelas Bukit Aman, katanya. Terdahulu Angkatan Muda dan Pemuda Amanah membuat satu laporan polis terhadap Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berhubung pengakuannya bahawa ada usaha oleh PN untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan. Sebelum itu, media melaporkan Abdul Hadi kata tindakan menjatuhkan adalah biasa dalam keadaan politik negara. Okay. Yang pertama sekali saya nak bagi tahu Haji Hadi Awang lah. Menjatuhkan negara yang sah bukan biasa. Yang menjatuhkan negara yang sah ni, kalau siapa yang belajar Islam, Khawarij je. Khawarij je yang buat macam tu. Yang menjustifikan kata boleh. Khawarij je. Buat Khawarij tu apa is? Tak apa, belajar sejarah. Nanti korang tahu. Yang kedua, kita nak bagi tahu. Yang merancang kejatuhan kerajaan pada tahun 2020, antara lain adalah PAS. PAS adalah antara pemain terkemuka yang bersetuju untuk menjatuhkan kerajaan pada 2020, sebagaimana juga yang merancang untuk menjatuhkan kerajaan pada tahun 2008-2009. Kerajaan Pakatan Rakyat pada waktu itu. Dan golongan inilah juga yang di dalam PAS pada waktu itu yang tidak bersetuju dengan Tuan Guru Nik Aziz dan juga yang menghalau yang mereka gelar sebagai geng-geng Anwarinas atau Jebon daripada PAS, kerana geng-geng ini tidak bersetuju, mereka bersekongkol dan bersenggama pada waktu itu dengan UMNO. Dan golongan inilah juga yang menerima dana daripada UMNO pada waktu itu. Atas dasar apa? Untuk mereka nak berkuasa. Untuk mereka nak kekal berkuasa. Mereka sanggup pecahkan Pakatan Rakyat demi kerana apa? Nak khianat kepada perjuangan demi supaya apa? Mereka tak naklah kononnya DAP. Tapi bukan itu. Hakikat sebenarnya bukan sebab itu. Hakikat sebenarnya mereka nak sakau bersama. Sakau bersama. Sakau, kau tuduh dia orang sakau duit. Bukan sakau duit. Sakau kuasa. Sakau kuasa bersama. Sebab dia tahu kalau dia nak bersama dengan DAP, sama dengan PKR susah. Banyak sangat prosedur. Pada masa itu dengan UMNO senang lah. Geng-geng tu kita pun lebih kurang. Lepas tu masuk pula geng bersatu. Ini lagi best. Ini lagi best. 257 juta masuk akaun macam tu je. Elak lu. Macam tu je masuk dia punya akaun, tuan-tuan. Itu baru hebat. Kan? Jadi PAS pun tengok, hebat golongan-golongan ni. Boleh menang kita ni. Kan nampak kayaknya kalau macam ni pilihan raya boleh menang ni. Wallahi nak duit. Wallahi nak duit. Wallahi nak duit. Macam ni lah baru best kita masuk pilihan raya. Inilah baru terbaik kita nak masuk pilihan raya. Kan? So tuan-tuan, inilah golongan yang ada dalam yang kononnya bercerita tentang integriti. Inilah golongan yang kononnya bercerita tentang bersih. Inilah golongan yang kononnya bercerita tentang apa, tuan-tuan? Tentang stabil. Tapi hakikatnya mereka lah golongan yang tebuk atap, yang nak melihat negara ini tidak stabil, yang nak melihat negara ini berada dalam keadaan kucak-kacir. Mereka inilah sebenarnya yang tidak mau aman, tidak mau negara ini berada dalam keadaan aman. Tuan-tuan tahu tak maksud dengki itu apa, tuan-tuan? Kita selalu sebut perkataan dengki, kan? Tapi kita tak pernah tahu maksud dengki itu apa. Saya bagi tahu, dengki ni bermaksud apabila kita nak orang yang kita tak suka tu hilang nikmat. Itu dia panggil dengki. Dia ada nikmat, so kita tak nak nikmat dia tu dia dapat dalam bentuk yang halal lah, yang betul dia memang ada nikmat. Dia kaya ke, dia berkuasa ke, hidup dia bahagia ke, whatever lah. Dan kita tak nak dia ada nikmat tu. So kita nak tarik nikmat tu dengan apa cara sekalipun. Termasuklah tebuk atap ke, khianat ke, janji hilang nikmat. Sebab kita tak sanggup nak tengok senyum dekat muka dia tu, kebahagiaan yang dibawa, dan kemungkinan kemakmuran yang akan dibawa dalam negara ini. Tadi saya dengar ucapan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli.
bila dia menyebut cara untuk menoktahkan miskin tegar dalam negara kita. Kita tahun 2023, tapi kita tak boleh nak menyelesaikan masalah miskin tegar. Dia sebut tentang IPR, Inisiatif Pendapatan Rakyat. 3 benda yang dia nak buat. Tuan-tuan boleh tengok dan Google sendiri, itu Inisiatif Pendapatan Rakyat ni. Dan kita nampak bagaimana idea Rafizi nak menoktahkan miskin tegar ni. Tak cukup kita bagi bantuan, duit semata-mata. Tapi kita kena bagi pendapatan, di mana kita bukan setakat nak keluarkan daripada kemiskinan, kita kena kekalkan mereka keluar daripada kemiskinan tersebut. Idea ini mereka tak ada. Dan bila rakyat semakin hari nanti mendapat orang kata apa, benefit, mendapat kenikmatan tersebut, dia tahu lepas ini peluang bersatu untuk menang, peluang PAS untuk menang akan semakin tipis, termasuk di Kelantan. Sebab antara mereka yang ramai memohon IPR ni tuan-tuan, untuk makluman tuan-tuan dan puan, adalah daripada negeri Kelantan. Sebab miskin tegar paling ramai di dalam negara kita adalah di Kelantan. Dia 3 negeri, Sabah, Sarawak, Kelantan. Kelantan miskin tegar paling ramai di Kelantan. Tahun ini nombor 1. Nombor 1 paling bawah. So kalau kita berjaya menyelesaikan masalah kemiskinan di Kelantan, tuan-tuan dan puan, orang Kelantan akan berfikir, pemimpin aku ni duk sembang, duk gebang pasal agama semua, tapi benda yang paling asas tentang makan, minum, air kita pun dia tak boleh nak settle. Tapi ada satu pemimpin ni, dia tak gebang pasal agama pun, tapi dia orang Islam. Dia tak gebang tentang hadis Quran pun, tetapi dia memahami dan menghidupkan Al-Quran dan hadis itu dalam kehidupan mereka. Dia tak berdegar-degar cerita hal hadis haramnya ambil rasuah, tuan-tuan. Tapi dia keluar dan pergi tangkap mereka yang rasuah. Tak ambil rasuah, halang rasuah. Terima kasih, Mamu. Itu baru mereka yang menghidupkan Al-Quran. Sebab itu semalam, Ena dalam TikTok, pukul 3 pagi kita berdebat dengan geng tu. Dia kata, bang, buat satu rumusan bang. Apa kita punya ni? Saya kata apa? Kita kena bezakan di antara agama dan beragama. Kita kena bezakan di antara agama dan beragama. Bila ada seorang panel tu, dia kata apa? Dia kata, PAS lah parti yang paling, dia tak cakap tapi saya tahu lah maksud dia, paling Islamik, dia kata. Paling betul dalam memperjuangkan Islam. Perjuangan Islam dia. Saya kata macam ni, kita kena bezakan agama dan beragama. Apa maksud dia? Tuan-tuan, agama dia ada satu sifat, dan dia suci dan terpelihara. Dan tak ada siapa boleh claim dia tahu agama itu 100%, tak ada, kecuali Nabi SAW. Lain daripada itu, kita ni cuba beragama, mendekati agama ini. So kita buatlah interpretasi kita buat tafsiran kita buat ikut pemahaman kita. So kita kata bila PAS melakukan sesuatu, dia beragama. Mereka cuba sebaik mungkin mendekati agama tadi tu, sebaik mungkin. Tetapi dalam sebaik mungkin mana manusia sekalipun, dia akan ada kelemahan. Dia bukan maksum. Dan akhirnya, bila dia tidak maksum, dia akan melakukan kesilapan. Dan ketahuilah, kesilapan itu bukan agama Islam. Itu kesilapan dia sebagai orang yang cuba beragama dan mendekati agama itu. Sama juga kita, sama. Saya, tuan-tuan, semua. Sampai yang Islam ni semua sama. So, bila kita cerita tentang agama, tak cukup kita letak label agama itu. Kita ambil satu cawan macam ni, kita letak Islam. Therefore, cawan ini Islam. Salah. Agama itu tak ada label, tuan-tuan. Agama itu benda yang dihidupkan dalam perbuatan, dalam percakapan, dalam kehidupan. Takwa ini sesuatu yang, kata ada seorang sahabat lah, I think Abu Bakar aku dia kata, atau Umar. Takwa ni seumpama seorang yang berjalan di atas jalan yang penuh duri. Dia akan cuba berjalan dengan berhati-hati. Sebab itu orang yang bertakwa, kalau dia nak keluar kenyataan, dia akan berhati-hati. Dia tak akan cerita tebuk atap, dia tak akan cerita nak bela rasuah, dia tak akan puas hati, dia akan cuba sebaik mungkin ikut prinsip-prinsip agama. Cuba sebaik mungkin ikut prinsip agama. Kalau dia tengok orang ni macam nak rasuah, dia akan cuba jauhkan diri. Kalau dia tengok orang ni macam sakau, dia akan cuba jauhkan diri. Bukan dia pergi join. Kalau dia ni nak tengok orang ni khianat, bukan dia pergi join khianat tu. Dia akan kata khianat adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 5 tahun mereka diberi amanah untuk nak
menjalankan negara ini. Maka bagilah mereka peluang, 5 tahun nanti kita lawanlah. Itu orang yang bertakwa. Oh, tapi Is bukan Anwar itu nak ambil alih kerajaan masa zaman 22 bulan. Yalah, sebab dia ambil hak dia. Ambil balik hak ni, kita ambil balik hak kita, itu bukan khianat. Khianat ialah bila kau ada hak orang ambil, itu khianat. Kita nak ambil balik hak kita dan khianat, itu bukan khianat. Nat? Faham? Sebab itu tuan-tuan, saya nak bagi tahu, dalam situasi dan keadaan yang kita ada sekarang ini, Tuhan nak tunjuk sebenarnya. Tuhan nak tunjuk bila berber ni. #PN Berber, berlagak bersih. So, adakah Muhyiddin Yassin akan letak jawatan? Muhyiddin Yassin tak perlu letak jawatan dari Bersatu, PN. Tiada keperluan untuk Muhyiddin Yassin meletak jawatan dalam PN nombor 1, kata Ketua Penerangan Razali Idris. Razali menegaskan, ini termasuk jawatan sebagai pengurusi PN. Kami tak benarkan Muhyiddin Yassin letak jawatan, kata Razali. Desas-desus peletakan jawatan timbul setelah Muhyiddin Yassin diarah ke Putrajaya sebentar tadi. Pegang pada prinsip kan? #PN Berber kan? Letak jawatan lah. Letak jawatan presiden. Kamu hari itu, bukankah kamu yang mendesak Zahid Hamidi untuk meletak jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri? Sekarang kamu letak jawatan lah. Letaklah jawatan. Hari itu kamu yang kata adalah tidak bermoral melantik Zahid Hamidi, kluster mahkamah sebagai timbalan Perdana Menteri. Ni kluster mahkamah jadi Presiden Parti Bersatu ni macam mana? Macam mana? Kluster mahkamah tapi Is tak didapati bersalah lagi. Zahid pun sama. Kluster mahkamah Kluster mahkamah. Kluster mahkamah. Kluster mahkamah. Kluster mahkamah. Bakar. Tetapi kali ini jaminan Perdana Menteri tidak ada campur tangan. Dan kalau ada campur tangan sekalipun, macam saya kata tadi, Peguam Negara, Ketua Hakim Negara, Ketua SPRM, Ketua Polis, semua orang yang dilantik zaman Muhyiddin Yassin. Dedahkanlah. Betul ke terdapat campur tangan? So Anwar kata, PM says no interference in MACC's decision involving Muhyiddin Yassin. Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim today stressed that he did not interfere in the Malaysian Anti-Corruption Commission decision involving former Prime Minister Tan Sri Muhyiddin Yassin. He said that MACC's decision in calling Perikatan Nasional Chairman to have his statement recorded was solely under the Commission's jurisdiction after all the relevant agencies including AG Chambers were ordered to look into all cases related to corruption. The agencies were told to look into the cases, the charges so far. Only Muhyiddin had been called, but to say that there is a political move behind this and other big cases will be off the hook is not right. Itu tidak betul. Poinnya tuan-tuan, dia tak ada point. Dia orang tak ada point nak kenakan. Dia orang tak ada point nak kenakan. Dia orang tak tahu nak cakap apa. Bersihlah sangat. Itu point dia. Alah, bersihlah sangat. Kenapa saya kata bersihlah sangat tuan-tuan? We must remember one thing. Kita kena ingat satu perkara. Mereka menggunakan slogan bersih dan stabil. Kenapa digunakan slogan bersih dan stabil? Bersih, dia kata dia bukan macam UMNO. Mereka bukan macam UMNO yang kluster mahkamah. Mereka bukan macam UMNO yang sakau duit. Mereka bukan macam UMNO yang ambil duit, rompak duit negara. Mereka tak macam tu. That's why dipanggil diri dia bersih. Kemudian stabil. Kenapa stabil? Dia kata sebab hanya dengan Perikatan Nasional negara akan stabil. Nah, kedua-duanya adalah satu penipuan. Kita tengok stabil dahulu. Stabil ini, tak stabilnya negara ini, siapa punya punca tuan-tuan? Negara ni tak stabil, siapa punca? Siapakah yang menjatuhkan kerajaan pada tahun 2020 tuan-tuan? Siapakah yang menjatuhkan negara pada tahun 2020? Oh, Mahathir is. Mahathir parti mana? Oh, itu tak relevan. Relevan. Mahathir parti mana? Siapakah yang bermesyuarat pada waktu itu untuk menjatuhkan kerajaan? Tapi Muhyiddin Yassin kata dia tetap menyokong Anwar Ibrahim. Penipuan. Itu semua taktik. Bak kata AR Teguh malam tadi kan, taktik. Taktik apa? Taktik nak maneuver ikut belakang
tapi sebenarnya dia yang nak jadi Perdana Menteri. Perikatan Nasional lah yang menjatuhkan negara. Terutama Bersatu disokong dan didokong oleh PAS yang menjatuhkan negara, sehingga saya keluar dengan perkataan, saya kata pengkhianat akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pengkhianat akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya kata. Dan mereka akan menerima balasan dunia dan akhirat. Pengkhianat ini akan terima balasannya dunia dan akhirat. Dan pada bulan 2 dan bulan 3 2020, dalam keadaan tak ada siapa berani buat live, 60% rakyat kata wajar kita tukar kerajaan. Dan ramai pada masa itu rakyat menyokong kerajaan Pakatan Harapan tumbang dan menyokong pengkhianat untuk mengambil alih kuasa dengan cara pintu belakang dan tembok atap. Saya buat live pada masa itu, saya kata percayalah. Percayalah, saya kata. Pengkhianat akan dikhianati. Pengkhianat akan tumbang, akan diberi balasan dunia dan akhirat, saya kata. Dan pengkhianat akan dimalukan dunia dan akhirat. Dunia ni baru cerita dunia, belum cerita akhirat, tuan-tuan.